Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muaz. Hari ini kita akan cakap pasal movie. Suka tak tengok movie? Saya dulu masa sekolah cita-cita lah nak jadi seorang movie director. Sebenarnya saya suka je pasal movie. Kenapa? Sebab bagi saya movie ni adalah tempat untuk kita menyatakan sesuatu tentang apa benda kita rasa di hati. Dan tempat tu macam mana kita boleh express apa benda yang kita rasa. Dan dah tentunya bila kita rasa macam bahagia sangat dalam hati ni, kita nak orang pun bahagia macam diri kita juga. So itu pemikiran saya masa zaman saya muda lah. Dan sekarang ni masih lagi saya bercita-cita untuk menjadi seorang pengarah filem. Nak lakon tak? Lakon sekali lah kot. Kalau sesuai dengan kereta. Tapi sengaja nak gurau juga lah semua pun. Tapi hari ni kita akan cakap tentang dua jenis movie yang mana awak jenis suka tengok. So kita ada dua jenis movie. Pilihan mana? Pilihan yang pertama, movie yang pertama dia macam ni. Satu karakter baik dan satu karakter jahat, yang dua-duanya kawan baik. Lepas tu berlakunya sesuatu membuat climax, berlakunya satu benda-benda yang berkaitan dengan sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang menyedihkan. Di pengakhiran kisah, rupa-rupanya kawan baik dia yang jahat yang nak menggunakan dia sebab nak ambil kesempatan kat atas dia. So itu memang standard lah, standard movie-movie yang kita tengok sekarang ni. Bila masa maksudnya orang jahat tu ialah bapak je sendiri, orang jahat tu ialah adik-beradik je sendiri. Dan movie yang kedua pula ialah satu movie ni dia dan kawan baik dia, dan dia membuat baik tanpa dia tahu bahawa kawan baik dia memang nak kenakan dia. Pada awal movie tu memang kita dah tahu kawan baik dia tu memang jahat. So sekarang ni dah reveal, topik tu dah reveal. Kita dah tahu kawan baik dia jahat, dah tentu kawan dia akan backstab dia di masa akan datang. Tapi yang menariknya lah, untuk movie yang kedua ni, bila kita tahu dia jahat, kita tengah fikir apa akal yang ada pada hero kita ni untuk mengelakkan diri dia daripada dikenakan pada orang yang jahat tu. So maksudnya teknik apa yang digunakan, orang jahat tu buat macam ni bagi fitnah, dia dapat menjawab. Orang jahat tu cuba nak kenakan dia, tapi otak dia bijak, otak dia pandai, otak dia macam macam dapat tahu apa benda yang macam ada kekurangan kat sini, ada kelemahan kat sini. Dia rasa macam memang ada orang nak kenakan dia. Dan dia adalah seorang, dia macam ala-ala detektif yang mana dia cuba nak tahu siapa yang buat jahat kat dia, sampai logik akal bila dia fikir, dan dia yakin bahawa kawannya yang paling dia sayang ialah orang yang cuba nak memusnahkan dia. So ini adalah salah satu benda yang menarik sebenarnya. Sebab video yang kedua ni ialah bila kita tahu siapa baik siapa jahat, dan macam mana konsep yang diorang gunakan untuk kenakan antara satu sama lain. Tapi di manakah kecenderungan anda? Adakah anda suka movie yang pertama ataupun anda suka movie yang kedua? Dan saya lebih cenderung pada movie yang kedua, movie yang saya akan buat ni. Sebab movie yang pertama, sama ada kita rasa terkejut dengan apa benda yang berlaku, rupa-rupanya orang yang kita sangka baik ialah orang yang jahat. Dan rupa-rupanya orang yang kita fitnah tu sebenarnya dia tak bersalah pun. Dan bagi saya ini seperti memperkotak-katikkan perasaan. Dah pula satu scene ni di mana dia seorang yang baik, dan rupanya yang kenakan dia ialah ayah dia sendiri, yang mana ayah dia tu ialah orang yang cacat. So kita memperlihatkan bahawa ayah dia ni susah, ayah dia ni dalam keadaan yang memerlukan bantuan orang. Tiba-tiba ayah yang duduk atas kursi roda tu tiba-tiba bangun, dan tiba-tiba dia lah yang mengatakan bahawa betapa jahatnya diri dia. Bagi saya ini dah termasuk pada memperkotak-katikkan perasaan. Isu dia ialah bila masyarakat melihat, dia seolah-olah mengatakan bahawa kamu baik macam mana pun, lemah macam mana pun boleh jadi orang jahat. Even kamu tua macam mana pun boleh jadi orang jahat. So sebaik-baik manusia boleh jadi jahat. Dan itu adalah menyebabkan satu kecelaruan pemikiran, di mana apa expectation kita pada dunia luar. Sebab benda ni akan efek kita punya mentality, akan efek kita punya kesedaran. Dan niat yang baik, betul, niat pengarah tu soalan baik. Dia nak bagi tahu kat kita, janganlah kita mudah percaya sangat ke orang. Macam saya pun tak mudah percaya sangat ke orang. Tapi bila dia permain-mainkan dengan keadaan macam tu,
dia sebenarnya menormalizekan orang baik dia jahat. Dia menormalizekan fitnah. Kita fitnah orang, rupa-rupanya orang tu tak adalah jahat sangat. Orang yang difitnah tu pula macam memang dia kadang-kadang sombong, kadang-kadang cepat marah. Lepas tu semua orang rasa dia sebenarnya jahat, padahal dia tidak. Dia hanya orang yang menyusahkan keadaan saja. Tapi mentaliti di video yang kedua, disebabkan kita dah mengetahui orang tu jahat dan siapa yang baik, siapa yang jahat. Bila kita tengok cara benda tu nak menjadi benda-benda yang menarik, akan ada scene-scene ataupun teknik-teknik yang dipergunakan yang menunjukkan bahawa hero tu ada akal dalam berfikir. Maksudnya kita memandang dari perspektif yang berlainan, perspektif yang orang ketiga, yang mana kita melihat semua benda berlaku. Dan dia ada percaturan dia lah, ada percaturan dan permainan dia. Kita faham kenapa orang jahat tu mengatakan begini. Kita faham kenapa orang jahat tu dia bagi alasan macam tu, macam ni. Sorry lah, saya tak dapat nak ambil awak. Dia bagi hint. Maksudnya bila dia tak dapat nak ambil orang tu, adalah masa untuk dia fikirkan benda lain jahat yang dia buat itu. So dia cabaran dia bagi saya agak menyeronokkan jugalah. Sebab kita dah tahu dia jahat, macam mana kita nak jatuhkan dia. Kita tahu dia baik, macam mana kita nak mengenakan dia. Dan orang baik ni sentiasa terelak daripada muslihat-muslihat yang dibuat sebab kepandaian yang dia ada. Maksudnya diri dia tu tak dipermainkan lah. Dia tak main macam aku ayah kau, faham? Tiba-tiba akulah syaitan. Aku isteri kau, aku yang jaga makan minum kau, faham? Tiba-tiba akulah orang yang meracuni kau. So dia tak ke arah tu. Dia lebih kepada macam mana kita nak memberitahu pada awak sebenarnya apa sebenarnya teknik-teknik yang digunakan bila kita berkata macam kawan baik aku backstep aku dari belakang. Tapi macam mana kita boleh gelar orang tu kawan baik padahal dia berani untuk backstep? Sebenarnya kita salah pilih kawan. So cara yang sesuai untuk mengajar masyarakat sekeliling, especially orang Melayu, bagaimana untuk berbaik sangka, sepatutnya bukanlah dengan cara memperkotak-katikkan pemikiran diorang seolah-olah macam even orang yang kita sayang ialah sebenarnya orang yang kita paling benci. Dia tak macam tu. Tapi datanglah diri kita dalam keadaan memberitahu bahawa adanya sifat-sifat yang ada pada seseorang ni, jenis-jenis yang suka menipu, jenis-jenis yang suka ambil kesempatan. Dia ada sifat-sifat dia ada kata-kata dia yang dia buat, yang mana menunjukkan bahawa dia memang jenis orang yang suka mengambil kesempatan. So inilah apa benda yang orang Melayu, orang kita ni kena belajar. Kita belajar macam mana tekniknya, macam bila kita berbicara dengan kata-kata saja kita dah tahu pemikiran dia macam mana. Dengan bertanyakan soalan kita dah tahu mentaliti dia macam mana. Tapi boleh tak orang terima orang yang cakap pasal Quran, cakap pasal hadis, cakap pasal benda baik, tiba-tiba pop jadi jahat, tiba-tiba dia lah syaitan, padahal dia banyak mengeluarkan kata-kata ayat Al-Quran. So bagi saya tak enak lah, kurang gemar lah. Dan tidak mengapa, saya memang faham kenapa mereka buat begitu. Tapi itu terlalu chaotic, itu terlalu ceramuk. Dan sepatutnya yang lemah makin lemah makin kuat. Yang persahabatan yang ada makin lama makin tahan. So hari makin lama makin sayang. So untuk dia ada seorang ayah yang dia sayang, tiba-tiba dipatahkan disebabkan plot twist yang mana ayah dia itu orang jahat. So ia tak mengajar sesuatu, melainkan ia mengatakan bahawa dunia ni memang penuh dengan huru-hara. Dan sebenarnya boleh dikatakan bahawa dunia ni memang penuh dengan huru-hara. Tapi bukan itulah apa benda yang kita nak orang percaya, bukan itulah apa benda yang kita nak ajar pada orang. Dan benda ni dianggap mudah, benda ni dianggap sebagai satu entertainment. Kalau tak letak hantu, tak seronok lah. Kalau tak letak orang jahat di kalangan orang-orang yang kita percaya, maka tak adalah scene-scene yang menebak hati, yang menyebabkan kita terkejut. Dan itu bukanlah seharusnya menjadi amalan orang Melayu dalam memupuk semangat persaudaraan ataupun memupuk cara minda orang Melayu harus berfikir. Dan fahamilah bahawa apa benda yang orang Melayu perlukan ialah idea macam mana kita nak lari daripada orang yang cuma nak kesempatan,
idea macam mana kita nak mengenal siapa jahat, siapa yang tidak, idea di mana kita melihat psikologi dia, perwatakan dia macam ni, kata-kata dia macam ni. Kita membuat langkah berjaga-jaga untuk betul-betul mengambil berhati-hati dalam memilih pasangan. Dan ini adalah salah satu topik yang menarik, dan maybe saya akan cuba kembangkan lagi topik ni dengan video akan datang, di mana saya akan buat satu video di mana saya cuba mengarah satu filem, dan saya akan cuba memberi sinopsis pada awak untuk awak memberi awak punya kritikan sama ada cerita tu awak nak tengok atau tak. Dan saya akan tunjukkan, walaupun awak dah tahu siapa yang baik dan siapa yang jahat, dan saya akan memperlihatkan kepada awak tentang kepandaian dan yang ada pada si hero dan helah-helah yang ada pada si penjahat ni dalam keadaan sama ada dapat tak ia memberi rasa curiga awak pada keadaan sekeliling. Dan saya ingin menampakkan satu dengan cara yang mudah, di mana begitu mudahnya kadang-kadang orang-orang sekeliling memperbodohkan kita dengan bahasa dan kata-kata, dan membolehkan kita lebih mengetahui dan lebih lagi tepat dalam memilih siapa orang yang boleh kita percayai, InsyaAllah. Dan ia akan menjadi satu macam mana saya nak kata, saya akan excited juga sebenarnya pun untuk projek yang itu. Dan awak akan melihat satu benda yang awak tak pernah nampak sebelum ni. Saya akan ceritakan satu kisah yang awak jarang-jarang nak dengar. Dan insyaAllah, maybe kalau awak ada pendapat untuk yang diletakkan, sama ada penambahan konsep cerita yang awak inginkan, awak boleh mesej saya dekat ruangan di bawah. Kita akan bertukar-tukar pendapat. Jika awak pun minat dengan movie ni, seronok, apa-apa pun nanti kita akan sambung kisah pada hari yang akan datang, insyaAllah. Apa-apa pun, baik-baiklah dalam menjaga diri. Assalamualaikum.